الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Kalau saya jemput tuan-tuan rapat sikit dengan saya boleh? Kita bagi ruang untuk orang yang belum solat tu sebahagian, so kita rapat ke depan insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, pertama sekali jutaan terima kasih kepada pihak masjid, dan alhamdulillah saya perasan yang nyambut saya muda-muda semuanya. Alhamdulillah. Jadi orang muda ada jasa awal untuk jaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berumur dia bagi nasihat. Jadi insya-Allah ya, kita teruskan buat kebaikan insya-Allah. Baik. Saya datang bersama dengan isteri saya, ada kat belakang isteri saya. Kami datang semalam hari Jumaat, bermula kuliah. Kalau ikut saya kuliah Duha di Selangor dulu, ada forum di IPK Shah Alam, sambung kuliah semalam di Surau Taman Desa Taman Desa Air Molek. Kemudian pagi tadi Masjid Alai, hari ni dekat sini, besok Serkam Pantai, kemudian last kali di Selandar. Selandar, jauh sikitlah yang tu daripada sini. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini pihak masjid suruh saya bentangkan bab perbahasan tentang Zulhijjah. Di mana kalau kita semua perhati bulan kita bermula dengan Muharram, ya, kemudian pergi Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Sekarang Zulqa'dah. Dan kita akan masuk Zulhijjah minggu hadapan pada hari Selasa. Maksudnya hari Isnin minggu hadapan, Maghrib itu terus dah masuk dah 1 Zulhijjah. Dan special bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, ya, surah tu clear Allah sebut dalam kata-kata Allah kata wal fajri wa layalin ashr, wal fajr wa layalin ashr, ya, demi waktu subuh, demi 10 hari atau 10 tempoh yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kenikmatan yang sangat-sangat banyak. Cuma kadang-kadang kita tak berapa ambil peduli. Saya selalu sebut, offer dan tawaran datang daripada Allah tak pernah berhenti. Tapi kita je tak nak nyambut tawaran Allah Ta'ala. Kita akan sambut tawaran bila? Giant, Tesco. Masa tu tawaran tu kita terima. Tapi Allah bagi tawaran, kita kurang minat dengan tawaran dia. Baik. Pada malam ini, kita nak melihat tentang apakah amalan yang terbaik. Kalau kita baca banyak hadis. Hadis yang pertama, riwayat Imam Al-Bukhari, mengatakan bahawa kata Nabi, tiada mana-mana hari di dalamnya hamba Allah beramal lebih baik daripada hari ini. Yakni dia kata macam mana? Bermaksud 10 hari ini. 10 hari bermula daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Sehingga sahabat Nabi SAW tanya, ya Rasulullah, wala jihadul fi sabilillah, adakah jihad di jalan Allah pun 10 hari ini lebih baik amalnya? Nabi kata, wala jihadul fi sabilillah. Orang yang beramal 1 hingga 10 hari bulan Zulhijjah, kebaikannya itu lebih besar daripada jihadun fi sabilillah
melainkan jihad itu dia pergi dan kemudian dia syahid, yang itu lebih besar. Kalau dia pergi dan dia patah balik, amalan 10 hari itu lebih besar. Maka daripada hadis ini, riwayat daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ya, riwayat ini disahihkan dalam Sahih Al-Bukhari dan tiada khilaf langsung dalam hadis ini, mengatakan sepatutnya kita rebut peluang nak dapat pahala apa? Pahala jihad fi sabilillah dalam tempoh 10 hari ini. Apa amalannya? Semua amalan diganjarkan pahala tanpa had. Terpulang kepada Allah Ta'ala. Ibn Rajab Al-Hambali, dia menyebut dalam kitabnya Lata'imul Ma'arif, dia begitu jelas, dia kata ganjaran sehingga 700 kali ganda, malah lebih daripada itu. Jadi pada malam ini kita nak tengok apakah amal-amal yang sepatutnya kita lihat, oh ada kebaikan yang banyak. Daripada 1 hinggalah kepada 10 hari bulan, amalan yang paling besar adalah ibadah haji. Mau tak mau, ibadah haji. Siapa yang ada ruang, ada harta dan dia terpilih, hari ini sekarang ni, kalaulah kita pergi daftar haji, kita kena tunggu 148 tahun. Tak ada harapan nak pergi haji. Kan, semalam saya forum di IPK, Contingent Police di Selangor. Dia punya ketua polis tu, ACP, dia baru tahun ni dia dapat, alhamdulillah, tu pun dia dapat melalui package. Pergi package, muassasah 148 tahun kena tunggu. Kan, Ustaz umur awal 30. Berapa? 39. Oh, nampak muda. Okey. Jadi tambahlah 148, agak-agak boleh pergi ke? Kan? Tak ada. Tapi alhamdulillah dia terpilih, tapi terpilih melalui package. Package tu berapa harganya? 77,000. Sekarang ni. Package dia paling tinggi 128,000. Mahal Ustaz? Ya, mahal tak apa. Kalau awak ada harta, jangan simpan. Korbankan harta tu untuk menunaikan haji. Itu kita buat rumah 3-4 biji macam boleh bawa pergi ke syurga. 1 duduk, 2 buat homestay. Duduk elok, dapat 2 bulan, mati. Padan muka. Apa pun tak dapat. Patut kalau ada harta, korbankan. Selagi pengorbanan kita tidak jatuhkan kita jatuh miskin, maka wajib kita berkorban untuk menunaikan haji. Mahal-mahal lah. Apa nak buat? Itu dunia kita. Maka dengan mahal itulah Allah akan bagi kebaikan yang lebih banyak pada kita. Jadi ibadah haji, ubat yang paling besar dalam tempoh 1 hingga 10 hari bulan tu. Dan kata Nabi, tiada imbalan ataupun tiada balasan paling sempurna kepada mereka yang menunaikan haji dan hajinya mabrur kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi siapa yang ada ruang, bersegeralah untuk melakukan ibadah haji. Itu. Pahala besar, dah tentu besar. Dahlah haji itu besar. Buat pula dalam waktu yang besar. Maka bertambahlah gandaan besar. Yang kedua kata ulama, dalam 1 hingga 10 hari bulan ini, memperelokkan ibadah fardu. Solat fardunya di awal waktu. Kalau awak travelling macam saya, orang yang travel, orang yang musafir, kan hidup kita gitu, zindagi eksafar hesohana. Hidup kita memang macam tu. Hidup ni adalah suatu musafir. Musafir daripada awal perjalanan sampai mati. Itu musafir sebenarnya. Okay? Jadi orang yang musafir ni, hidup ni, dia kena perbaiki yang terbaik. Solatnya harus di awal waktu. Ustaz, berdosa ke kalau kita solat dalam tempoh waktu tu? Tak adalah berdosa. Yang dosanya bila? Solatnya di luar daripada waktu. Yang tu ya. Maka tak adalah masalah. Tapi di awal waktu itu adalah disukai oleh baginda Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Dalam bab solat bukan hanya di awal waktu, tetapi kena kualitikan ibadah solat. Belajar dalam ibadah solat sehinggalah ibadah solat itu menepati ciri-ciri yang dikehendaki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi solat jamaah, kita tak kalau nyombong nak solat sendiri-sendiri. Nabi sampailah kepada pengakhiran dia punya 3 hari sebelum dia wafat, lebih kurang 14 waktu, yang tu Nabi solat di rumah. Nabi perintah, Nabi bagi tahu kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, bagi tahu ayahmu untuk jadi imam. Aisyah kata, ayah aku kalau jadi imam menangis teresak-resak, sekarang terganggu makmum. Kata Nabi, suruh 3 kali. Maka benar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq apabila diangkat takbir solat, menangisnya teresak-resak. Kita pula solat terlupa rakaat berapa. Kan, beza jauh betul lah. Beza jauh betul. Maka sebab itu perelokkan bukan hanya solat di awal waktu, tapi performan kita tu solat seumpama solat yang terakhir dalam hidup kita. Dari sudut penampilan kita nak solat, mestilah penampilan yang baik untuk bertemu Allah. Orang yang nak jumpa Allah, mestilah berpakaian dengan baik. Ini kita, kalau nak pergi Melaka Sentral, handsome. Masa nak solat, t-shirtnya, collar ni kembang sampai ke bahu. Tu bahaya. Kalau nak pergi jumpa YB, bukan main punya handsome. Nak jumpa Allah Ta'ala, pakai seluar seteng ni. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu perkara hal. Kemudian salatlah dalam keadaan wuduk yang sempurna. Wuduk yang Nabi SAW, tuan-tuan baca dalam hadis, Nabi wuduk, yang ni kecil lah, yang 350 saya rasa. Nabi wuduk kalau dalam hadis sebut, adalah lebih kurang 500 ml atau maksimum 700 ml. Yang botol kecil tu kebiasaannya 500 ml. Kita wuduk, abang bomba pun tengok takut. Pakai jubah nampak macam alim dah, kan? Tapi sayang. Tapi kita buat tak kena gaya. Ya, maka sebab itu doa selepas wuduk, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bayangkan ambil wuduk dah 70 tahun, doa lepas wuduk tak ngapal-ngapal, entah apa kita buat dah. Takkan rugi. Doa tu, kalau doa daripada riwayat Imam Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang hujung tu tak ada dalam hadis. Wa ja'alni min ibadika salihin, tak ada dalam hadis. So Imam Tirmizi riwayat 2 je. Yang 3 tu kita suka nambah sendiri. Sebab tu bila tanya saya suka riwayat Al-Bukhari. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah buka 8 pintu syurga kepada kita. Masuklah kita ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang kita suka. Itu tawaran besar yang disediakan oleh Allah Ta'ala. So dalam bab ni, selepas kita ada ruang pergi haji, kalau kita tak boleh pergi haji, ni jaga betul dalam bab ibadah salat. Takbiratul ihramnya biar betul. Allahu Akbar. Jangan bunyi Allah. Kita tanya, ya Allah, benarkah engkau maha besar? Itu bahaya tu. Sebab dia ada sabdu kat situ. Ataupun Allahu Akbar. Salah. Sangat salah. Allahu Akbar. Bukan Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia menyebut dalam kitab, dia kata, takbiratul ihram cuma ada 2 harakat. Tak perlu Allah. Tak perlu sebenarnya. Tak disuruh. Kalau betul-betul kita ngaji, terutama dalam mazhab kita Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dia bagi tahu begitu. 2 harakat aja. Allahu Akbar. Dah selesai. Gitu aja. Habis takbir, baca doa iftitah. Doa iftitah bukan satu.
Doa iftitah ada 12. Yang kita baca tu panjang. Yang patutnya last kali bila kita baca tu panjang, kita rasa panjang, rasa beban, lah apa kita kata? Tak payah baca lah, kan sunat. Itu perangai kita. Patutnya dia tu boleh baca 12 jenis. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah, selesai. Cukup. Sah. Riwayat Imam Muslim. Tak nak baca itu. Allahu Akbar wajjahtu. Terus sampai habis. Boleh. Tak nak baca itu. Allahu Akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Tak nak baca itu. Allahu Akbar Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Contohnya beberapa. 12 jenis. Kita ambil nombor 13. Tak baca tak apa sebab sunat. Akan rugi. Maka perbaiki amal kita dengan baca walaupun sedikit bacaannya, yakni pendek. Perelokkan. Rukuknya, tangan hanya sampai di lutut. Jangan lebih daripada lutut. Kalau ya pun awak tu orang zumba dengan aerobik, lembut betul badan. Rukuk tangan jangan sampai ke betis. Oi, bukan main. Ya, hanya tapak tangan berada di lutut sahaja. Boleh baca subhana rabbiyal azim 3 kali tanpa wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Boleh baca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Boleh baca subhana rabbiyal azim Allahumma ghfirli. Boleh combine 2 hadis. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi dia duduk. Yang tu pilihan yang terakhir. Kalau tanya saya, yang paling tinggi darjat hadisnya subhana rabbiyal azim. 3 kali boleh. Tok imam baca lebih sikit supaya makmum sempat ada ruang untuk buat. Kemudian udah habis sami'allahu liman hamidah. Ramai manusia salah. Dia baca sami Allah, dia guna huruf alif. Patut guna huruf ain. Sami Allahu liman hamidah. Sin, mim, ain. Allah mendengar hamba yang memujinya. Tapi dia baca sami Allah. Sin, mim, ain dia buang. Dia sebut Allah menggunakan huruf alif. Habis, out, rosak. Malah disuruh kita baca dengan baik. Sami'allahu liman hamidah. Tegak. Sambung. Rabbana walakal hamdu. Sambung. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kata Nabi dalam hadis Muslim, 30 malaikat berebut menulis banyaknya pahala kepada orang yang menyebut semikian. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu aja 5 lafaz. 30 malaikat berebut. Sujud, Allahu Akbar, jangan angkat tangan. Terus saja. Allahu Akbar, turun sujud, lutut dahulu boleh, tangan dahulu boleh, kepala dulu tak boleh. Yang tu je. Kalaupun dah awak tak ada tangan, kena pergi kepala dulu lah. Masa tu baru boleh. Kita yang ada tangan dengan kaki, maka sama ada tangan dulu ataupun lutut dahulu, mana-mana tak payah bergaduh. Tak payah bergaduh. Ya, duduk antara 2 sujud pun banyak keadaan. Kalau kita nak, saya minta maaf, saya, okey, kita tunjuk ya, ada mic. Baik, klik mic. Itu boleh. Saya sekali buat khusus kepada soal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekali kita nak beritahu kaki antara 2 kaki ada beberapa pandangan. Pandangan pertama 4 jari. Bagi pandangan mazhab Imam Hanafi
Imam Hanafi ini Indian Muslim, Malbari, India, Pakistan, Nepal. Ini banyak guna mazhab Imam Hanafi bertandungkan Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Imam Hanafi imam yang paling awal sekali. So dia berdiri kaki kanan kaki kiri lompat kakinya 4 kali ada lebih. Kemudian pergi kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i. Imam kalau orang yang badan besar, kalau macam ni dia tak selesa. Jadi dia belum macam ni dia akan jadi foundation dia tak kuat. Tambah-tambah kena kipas jaya pula tutup. Maka pergi kepada pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saya sediakan. Kalau saya, alhamdulillah selesai. Cukuplah itu. Tetapi bagi pandangan, bagi orang yang badan besar, yang pengguna dia besar, akhirnya dia ketemu antara pengguna dia tak selesa. Maka dia boleh mengambil pandangan daripada mazhab Imam Maliki, Fuqaha Imam Syafi'i dan Hanbali. Ada orang Imam Syafi'i yang mengikut had huruf sesuai dengan badan. Kalau badan dia besar, dia buka wajib. Dia marah, kalau badan dia besar, dia buka, itu hak ini dia. Yang salahnya awak badan kecil tapi kadang-kadang begini. Ayat itu yang tak boleh. Maka itu kedudukan. Baik. Takbir ada dua. Depan atau di sisi. Satu jari sama tambah depan. Satu jari sekitar berikutnya. Tidak boleh. Mula kaedah takbir yang paling baik adalah angkat dulu. Baru sebut Allah. Atau Allah. Dua kondisi yang paling banyak berdasarkan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qiyam boleh letak atas dada, boleh letak tempat di sebelah mulut, boleh duduk di pusat dan boleh letak bawah daripada pusat dan imamnya. Boleh. Malah Imam Maliki sebahagian pandangannya Allahu Akbar dia lepaskan. Kalau bahasa tangan tergoyang pun okey. Imam Imam Al-Malik melarang kita dan mengatakan makruh baca bismillah dalam surah Al-Fatihah di dalam solat. Jangan baca makruh. Kan? Alhamdulillah kalau kita mengaji kita akan dapat ulasan yang baik. Katakanlah kita duduk dan macam ni. Tangan, tapak tangan, tapak tangan. Boleh. Boleh. Pegang sini. Pegang ni. Boleh. Pegang lengan. Boleh. Jangan dulu-dulu. Belum cukup. Jadi jangan buat selain daripada pandangan datang. Kemudian baca doa kita. Katakan kita letak macam doa kita. Allah Akbar kabira. Alhamdulillah kabira. Subhanallah. Alhamdulillah qasira. Dah selesai. Dan baca Fatihah. Fatihah bagi pandangan yang paling besar. Hanafi, kemudian Syafi'i dan Hanbali mengatakan wajib baca bismillah, wajib. Cuma baca kuat atau baca perlahan itu ada perbincangan. Contoh imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara. Ataupun imam, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Imam Maliki kata jangan baca makruh. Tapi pandangan itu agak terlalu tersasar daripada perbincangan besar. Ini kaedah yang kita harus faham. Maka ini kedudukan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dia cuma perbincangan dia di hujung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia berhenti. Sebahagian ulama kata tak kena pada i'rab ni. Dia kita baca kalau nak berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ambil tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling kemas mengikut bahasa Imam Syafi'i. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu paling bagus.
Itu sebahagian pandangan. Adakah bila kita berhenti bagi maghdubi alaihim tadi bina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, adakah menjadi batal? Tetapi hanya perbincangan saja dari sudut dialog bahasa Arab yang dibacakan. Maka yang terbaik bagi imam adalah baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Awak kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kalimat amin suruh barang siapa yang sholat menyebut amin sesuai dengan aminnya imam seiring dengan aminnya maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun seluruh dosa mereka. Jadi jangan meninggalkan kalimat amin. Cuma pembahasannya amin itu kuat atau amin itu lahan. Janji amin. Tapi jangan amin sebelum tu imam. Tu imam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tu imam tahu dia amin. Maka tunggu dulu imam. Jangan kita datang surah yang dahulu diturunkan lebih baik dibaca pada rakaat pertama dan kemudian dibaca pada rakaat kedua. Jangan tiba-tiba Allahu Akbar qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Rakaat pertama dibaca surah yang terakhir daripada Al-Quran. Tapi rakaat kedua kau ambil Quran dan baca 114 surah itu surah yang terakhir. Dikenali daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian pergi kepada Al-Imran, Al-Nisa, jadi pergi Al-Ma'idah, Al-An'am, jadi itu yang paling baik sekali. Okay? Jadi itu yang paling baik. Kemudian waktu nak rukuk, waktu nak rukuk sunnah yang angkat tangan. Sunnah yang angkat tangan. Daripada pandangan Imam Hanafi kita angkat tangan. Tapi banyak hadis buruk angkat tangan. Kau sebut Allah. Kat mana tempat tangan kita? Lutut. Apa lutut boleh? Ini kubur boleh. Cuma kita kacau orang lain. Orang lain pun solat begini. Kita orang pelik. Dan dia turun Tuhan di lutut dia saja. Kalau dia pun tinggal awak lutut dia turun begini. Allah. Sampai ke bulan ini tidak. Ustaz katakan itu sunnah, itu hukum. Bila melampaui batas dan tidak mengikut syaratan Nabi, yang lagi juga kau boleh sendiri. Allah. Dan sendiri. Kau boleh. Lutut. Dan lutut jangan teruskan jadi buka genggam. Subhanallah ya azim. Subhanallah ya azim. Subhanallah ya azim. Kemudian Sami'allahu liman hamidah, katakan Sami'allahu bukan Sami Allah, bukan alif dia ain. Dari bawah sampai ke bawah. Sami'allahu liman hamidah, dah tegaklah. Baru sebut Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah. Kemudian turun tak payah angkat tangan. Okey. Kedudukan angkat tangan hanya ada pada tempat. Pertama takbiratul ihram. Allah. Kedua nak turun. Allah. Akbar. Ketiga waktu menyaksikan Sami'allahu liman hamidah. Ketiga, keempat masa naik daripada tahiyat awal nak masuk kepada rakaat ketiga. Itu angkat tangan. Yang lain-lain tak payah angkat tangan. Ini awak nak suruh angkat tangan, awak angkat. Yang tadi tak angkat, awak angkat. Ikut contoh dia je angkat. Nanti tak nak. Okey. Jadi turun sujud. Kita boleh turun dengan turun sujud terlebih dahulu. Kemudian dua,
turun telapak tangan dan kemudian turun dahi dengan cecah hidung dulu. Jangan tekan dahi, kalau macam hidung menangkat jangan. Mesti cecah hidung. Boleh turun dulu. Ataupun kata kita nak turun tangan dulu. Begini. Tangan dulu dan dulu. Boleh. Tak ada masalah. Wudhu ada hadis sahih. Jangan taksub dengan pandangan yang boleh memecah belahkan masyarakat jangan. Itu hadis yang sahih. Yang paling besar yang kita kata tadi adalah duduk antara musuh. Duduk yang paling cantik, lipat kaki kiri. Punggung berada di atas kaki kiri dan tegakkan kaki kanan. Antara dua sujud, tahiyat awal dan juga tahiyat akhir, ketika awal bila duduk tahiyat akhir menyusah keluar. Kalau awak duduk tahiyat akhir macam ni, kan menyusah keluar. Orang ujung terpaksa begini menahan ni, ujung kan begini tahan. Tahu dah dia menyusah keluar. So boleh tahiyat awal boleh, tahiyat akhir pun boleh. Tambah-tambah orang yang pakai semua. Yang pakai semua ni yang kalau kadang-kadang dia dikasih sama tu, itu yang macam ada lebih lagi. Ini pandangan Imam Hanafi. Ini pandangan Imam Hanafi. Kalau yang ini tak boleh, ini tak boleh. Ustaz, tahu tak? Lepaskan kau. Paling tidak untuk kita dapat 50% sunnah Nabi di sini. Kalau yang ini tak boleh, baru kita guna kaedah Imam Syafi'i tadi duduk diam. Tapi jangan berusaha keluar. Ya, jangan berusaha keluar. Jangan duduk sini gini. Tegak, elok. Monggo berada di lantai, kaki tegak, sudah selesai. Ini tak mampu, lepas lagi. Dan kalau guna tak mampu, guna kaedah Imam Maliki, tegakkan dua kaki itu dan duduk di atasnya. Tahiyat awal, tahiyat akhir dan antara sujud. Selesai. Habis. Yang datang kita ni mana datang? Yang paling ramai selain Jumaat ni. Kan? Sama ada di duduk ini atau duduk ini, ada dalam sendiri. Malah yang lebih umum sekali adalah duduk sebelum lama al-Qadr pun anjing. Jadi harap hukum. Harap. Ya. Jadi kita kena pasti. Satu lagi, saya jumpa 2 hari lepas. Sorry. No. Jumaat lepas. Solat sebelah saya. Pukul. Saya ingat perempuan yang lebih kurang 75-76 tahun. Dan alhamdulillah saya sibuk. Dia sujud tu. Dia letak macam ni. Ni. Haram tu kan. Ni. Upah anjing yang kita tak akan tu. Sebabnya kita akan itu kaedah minuman yang makan kaedah lain. So, satu itu sebelum kita buat itu. Okey, baik. Itu dulu. Kemudian kita sampai dalam tahiyat isyarat musabbihah. Isyarat musabbihah ini kaedah dia jari soal ini jadi sentuh dengan jari kelima. Sentuh dan bawa sudah selesai. Bagi Imam Hanafi, dia kata asyhadu an la ilaha illallah dan menulis. Asyhadu an la ilaha illallah. Nafi isbat. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Imam Hanafi. Imam Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Illallah satu. Dan dia tetap sampai bin alim dari negara ini. Imam Maliki, asal Imam Hamdan dulu. Kalimah Allah dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah dia kata gitu. Allah dia kata Imam Maliki. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad sayyidil alamin innaka Hamidum Majid. Ada orang soalan. Ustaz, saya pergi utara, dia kata pergi di Argentina.
Dan dia solat, dia biasa orang solat dia bini. Solat sekarang ni, sebelah dia. Bagi Ustaz, saya perasan dia solat bini. Apa hukumnya? Hukumnya awak yang dosa. Apa sebab saya yang dosa? Sebab sampai solat awak sempat nampak dari orang. Itu tadi tak khusyuk. Manusia kan sudah jadi salah orang. Salah sendiri tak mengaji dia tahu. Oh, ya. Satu dia tak mengaji. Satu dia mengaji pada tempat yang salah. Ya, tak ada berdasarkan kepada hadis yang sahih. Tak ada berdasarkan kepada ulama yang empat mazhab dan sebagainya. Jadi kaedah ini yang tak boleh ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh. Semua mazhab tingginya hanya sampai ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun. Naik turun. Di sini. Ini mau ini turun naik ini. Tak ada hadis. Tak bisa. Dalam tahiyat disunahkan kita tu baca doa yang sangat banyak. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, hindari aku dari azab jahannam, hindari aku dari siksa kubur, hindari aku dari tipu muslihat hidup di dunia, hindari aku dari fitnah saat mati, jauhi aku dari fitnah dajjal. Bukan itu aja. Riwayat Imam Muslim, Allahumma ya muqallibal qulub tapi qalbi ala dinik. Maka Imam Syafi'i kata, ketika tahiyat akhir, maka bacalah doa apapun dunia maupun akhirat. Boleh kalau itu waktu kemakmuran doa. Sayangnya lagu Hindustan tidak hafal, tapi doa tak hafal. Ia sungguh lagu Hindustan kalau tauhid batakaro nabi coro tidur berdasar jangan tunggu bangun ini kita katakan doa sedikit pun tak boleh dibaca. Doa yang paling mudah dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Riwayat Abdullah bin Abbas, itulah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga didoakan. Kita berapa kali imam baca doa itu? Jawab. Bagi imam jawab ilmu tak tinggi, dia baca doa al-Fatihah. Sedangkan itu pula akan dibaca oleh Nabi berbulan-bulan sampai yang wafat paling banyak ada Abdullah bin Mas'ud. Habis bagi salam, kaedah bagi salam dua, pertama pandang ke arah depan, kedua pandang bawah. Contoh, saya suka pandang ke arah depan. Sama saya jadi imam atau jadi imam. Assalamualaikum kiblat wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, habis. Kedua, gerak sekali. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Betul. Assalamualaikum warahmatullah. Sungguhnya sahih. Tapi yang paling sahih dari Musa separuh dan separuh. Nah, yang kita mendengarkan Assalamualaikum warahmatullah. Begini banyak. Ada petunjuk dari hadis, ada Imam Syafi'i aja, ada. Tapi siapa aja? Ngikut orang tunjuk gitu, orang jadi. Dah, kita perlu memperbaiki
banyakkan pergerakan tunduk. Ya, bagi salam suruh 2 kali mengikut kadar imam. Kalau imam membuat sekali, maka selesai itu lah sebab kita ikut imam tu. Ya, jadi kalau sebut 2 kali kecuali solat jenazah. Solat jenazah tadi ikut hadisnya salatnya cuma sekali aja. Dia tak 2 kali ni. Tapi kalau buat 2 kali itu saya tak ada masalah apa. Maka itu bagi salam. Habis, bila bagi salam saya jadi habis. Ustaz, saya tak tanya. Saya daripada dulu siapa muka? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tadi susah. Hakikatnya tak ada satu pun hadis suruh kita mengampuni. Pusing lah mana-mana pun, carilah. 4 mazhab Imam Syafi'i sendiri pun dia tak suruh kita satu muka sebab tak ada dalam hadis Rasulullah. Ustaz, kenapa? Kalau dia pun orang dulu, bukan lagi orang dulu ada satu muka sebab dia solat atas pasir. Kita kapek kita benam lagi. Mana ada pasir? Apa yang awak nak satu lagi? Bukan soal boleh tak boleh. Soalnya kerana kita bangga bila kita boleh buat apa yang Nabi sayang. Kan proud kita rasa bangga bila Nabi kata yang pun kita pun buat macam ni kan semua. Itu saja kasih sayang kita. Bukan bagi sahabat selesai. Tapi Ustaz, saya tak boleh Ustaz. Kalau saya tak satu muka, saya rasa macam tak sok. Maka ketika itu dia tak sok. Sebab dia sudah menambah rukun dalam solat. Tapi kalau dia kata Ustaz, ini biasa lah. Simpan tangan pakunya. Tapi masa kaki dia terangkat ini, terangkat ini. Begitu kan? Maka sebenarnya kalau dia tidak beranggapan sok tak sok, maka hukumnya tak lagi bersalah untuk satu muka. Sebab bila habis dia bersalah, solat dia sebagai taman. Bukan dekat satu muka, kaki pun boleh. Selesai. Apa itu kaedah? Kaedah. Kenapa saya sebut tentang? Sebab banyak orang yang masih solat tetapi dia tidak menempatkan hidup sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya, kita masuk lagi dalam bab seterusnya, itu solat fardu atau solat sunat. Maka apa lagi yang perlu kita tambah baik selain daripada memperbaiki solat fardu? Maka kita ni disuruh untuk menambah baik solat sunat. Solat sunat iaitu yang solat sunat rawatib itu. Solat sunat yang mengiringi solat fardu. Mula-mula sekali nak baiki diri, buat 5 jenis dulu. Jangan buat banyak. 5 jenis solat sunat rawatib berdasarkan hadis pertama daripada Abdullah ibn Umar, yang kedua daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hadis sahih, satu Bukhari, satu riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi, barang siapa yang salat sunat dalam tempoh 1 hari 1 malam 10 rakaat atau 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah, maka Allah bina baginya sebuah rumah dalam syurga Allah Ta'ala. Apa dia yang jadi 10 rakaat itu? Yang pertama, solat sunat subuh lepas azan subuh. Solat sunat fajar lah maksudnya. Ada orang keliru, dia kata, Ustaz, solat sunat fajar tu bukan sebelum subuh ke? Itu tahajud akhir waktu. Solat sunat fajar Nabi kata apa? Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Betapa ruginya manusia yang tak mau buat 2 rakaat solat sunat subuh itu. Jadi 2 rakaat aja, simple. Itu satu. Yang kedua, solat sunat sebelum zuhur 2 atau 4 rakaat. Boleh buat 2, boleh buat 4. Ustaz, untuk starting 2 cukup. Tak payah buat 4, buat 2 je.
Kemudian yang ketiga, salat sunat ba'diyah zuhur, 2 rakaat. Lepas zuhur 2 rakaat, 3 dah. Yang keempat, salat sunat ba'diyah maghrib. Selepas salat maghrib jangan ditinggalkan. Ya, kita rajin sebelum maghrib, tapi lepas maghrib tak nak buat. Kita rajin sebelum Jumaat, belum berlumba buat sebelum Jumaat yang dituntut oleh Nabi selepas Jumaat. Lepas Jumaat imam bagi salam je, calo betek, calo kerteh. Habis semua bakat balik. Itu rugi. Baik. 2 rakaat solat sunat subuh, 2 rakaat solat sunat sebelum zuhur, 2 rakaat solat sunat selepas zuhur, 2 rakaat solat sunat selepas maghrib, 2 rakaat solat sunat selepas Isya. Banallahu baitan fil jannah. Allah janji dengan kita bahawa Allah akan bina sebuah rumah dalam syurga Allah dalam tempoh 24 jam. Tuan-tuan bayangkan kalau setahun tuan-tuan buat 360 hari, ada 360 buah rumah di dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi macam biasa, kita kurang excited dengan tawaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lebih excited dan teruja dengan tawaran manusia Shopee 1 hari bulan 1, 2 hari bulan 2, 3 hari bulan 3, offer dan tawaran berjela-jela manusia pergi. Okey, itu bila 5 ni dah buat selesai dah ustaz, saya dah okey dah yang rawatib 5 jenis ni. Nak tambah boleh tak? Boleh. Ada. Yang keenam, 4 rakaat 2 salam sebelum asar. Bukan sebelum asar 2 rakaat. Itu hadis yang umum. Siapa yang belajar mustalah hadis, dia akan dapat. Bila bertembung antara hadis umum dengan hadis khusus, umumiyah wa khususiyah, maka kita wajib mengambil hadis yang khusus. Hadis khusus Nabi kata barang siapa yang salat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah jatuh cinta padanya. Rahimahullahu ta'ala anhu. Allah jatuh kasih kepadanya. 4 rakaat itu paling baik. Tapi kita buat 2 rakaat. Yang masuk yang nombor 6 ni, yang 1 sampai 5 tadi itu dipanggil sebagai muakkad. Sangat dituntut, dilakukan oleh Nabi. Tapi masuk saja yang ke-6, solat sebelum asar, itu namanya ghairu muakkad. Tidak diperkuat dengan dalil, Nabi tak buat, tapi sahabat buat tanpa dilarang oleh Nabi SAW. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Kemudian nak tambah lagi 2 rakaat sebelum maghrib yang kita buat tadi. 2 rakaat sebelum maghrib. Nak tambah lagi kalau tak ada majlis ilmu, 2 rakaat sebelum Isya. Jadi ada 8 jenis. Ini solat sunat rawatib yang boleh kita buat dalam tempoh 1 hingga 10 bagi memperolehi pahala lebih daripada 700 kali ganda. Ustaz, kita kalau buat ibadah, ikhlas ke kalau kejarkan pahala? Habis awak kejarkan apa? Ada manusia kata gitu. Siapa yang beramal hanya nakkan syurga, maka sia-sialah amalannya. Pandai-pandai je cakap. Syurga tu siapa punya? Allah yang punya. Yang jatuh, kita tak laku amal kita tu bila buat harapkan balasan daripada makhluk lain selain Allah. Itu je. Syurga kan Allah punya. Pahala kan Allah yang punya. Yang tak boleh apabila manusia solat, manusia buat amal, ambil gambar banyak-banyak, harapkan manusia puji dia. Yang tu sia-sia betul. Okey? Jadi inilah anugerah besar yang Allah bagi. Siapa nak tambah lagi? 5 dah ada, tambah lagi 3. Nak tambah lagi, ada solat duha. Antara 28 minit selepas syuruk sampailah pukul 12 tengah hari. 28 minit selepas syuruk. Kita punya waktu syuruk sekarang kau apa? 7-5 minit. Kita lebih kurang 7.35 lebih kurang macam tu lah. Boleh solat duha. Solat duha Nabi buat 2, 4, 6, 8. Maksimum.
Hadis yang 12 adalah hadis yang dhaifun jiddan. Tak boleh pakai. Hadis yang sahih 8 rakaat. Kita bukan 8, tak ada harapan. Jadi kita nak buat berapa duha? 2. Cukup. Itu manusia. Kadang-kadang Nabi buat 8. Tiba-tiba kita buat 28. Itu tanda tak ada duit sangat dah tu. Betul. Kan kita orang Melayu solat duha nakkan rezeki. Subuh tak semayang. Duha dia pergi semayang. Itu merapunya manusia. Jadi kalau tanya saya ambil wasiat yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Nabi pesan kepada Abu Hurairah dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Awsani khalili bi thalathin." Kata Abu Hurairah, aku telah diwasiatkan oleh kekasihku, yakni Nabi, dengan 3 perkara. Pertama, puasa 3 hari dalam tempoh sebulan. Kedua, solat sunat duha 2 rakaat. 2 rakaat. Itu Abu Hurairah. 2 rakaat. Dan ketiga, solat sunat witir sebelum tidur. Nabi dengan Abu Hurairah, Nabi suruh buat 2 rakaat. Kita, Abu apa namanya? Agak-agak kan ya? Abu Hurairah tuan-tuan, hidup mati dia umur 78 tahun. Abu Hurairah buta huruf, bukan buta mata. Buta huruf sampai mati. Hafal 30 juzuk Quran. Abu Hurairah buta huruf sampai mati. Riwayat 5374 hadis Nabi SAW. Kita diploma dengan degree ngapal lagu Hindustan. Iya. Sungguh kadang bila kita fikirlah, ya Allah, apa nak jadi dengan aku ni? Gitu. Ya. Saya ada sekolah tahfiz kecil tuan-tuan di Bukit Beruntung, ada 46 orang pelajar. 20 pelajar perempuan, 26 pelajar lelaki. Kita tengok anak-anak kita tu, walaupun degilnya lebih sikit, tapi paling tidak dia masuk 2 bulan macam tu, juzuk 30, juzuk 30 selesai. Kemudian masuk lagi ni, masuk lagi ni, masuk lagi ni. Atuk dia begitu. Atuk dengan nenek macam tu je. Itu rupanya. Maka sepatutnya kita mengambil pedoman di dalam menambah baik solat sunat solat sunat duha, solat sunat duha. Dan dalam solat sunat duha tak perlu baca rakaat pertama surah Asy-Syam. Kan orang Melayu kata gitu. Solat duha rakaat pertama, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Tak ada hadis pun suruh baca yang itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, wadduha wal laili idza saja. Dia sampai mati tak hafal, akhirnya tak solat. Hakikatnya Nabi suruh baca pun dia ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Kalau yang tu pun rasa panjang, wal asri inna a'tainakal kautsar. Kalau yang tu pun rasa panjang, al-Fatihah dengan al-Fatihah. Udah selesai. Buat dulu. Esok bila ada kekuatan, nambah sikit gitu Jadi itu solat sunat duha. Doa tak perlu baca macam orang Melayu suruh. Masa sujud tu Ar-Razzaq, Ar-Razzaq sampai 100 kali kerah batang tengkuk. Maha pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki. Bukan begitu. Yang disuruh adalah memperbanyakkan doa di dalam waktu sujud itu. Solat duha selesai. Ada tak solat lain yang boleh dilakukan dalam 1 hingga 10? Ada. Duha kita dah buat. Kemudian seboleh mungkin cuba untuk buat solat sunat witir. Solat sunat witir boleh buat 2 waktu. Sebelum tidur ataupun besok pagi sebelum subuh. Kalau kita rasa kita ni tahajud atau terkejut, 2 tu je. Kalau kita jenis tahajud, simpan witir kita di hujung. Tapi kalau kita jenis terkejut, biarlah kita buat sebelum tidur. Sebelum tidur tu bila? Lepas isyak ni pun boleh.
Sebelum tidur paling baik bila? Sebelum tidur betul. Balik rumah, makan, nyembang, tengok wrestling apa lebih kurang. Masa nak tidur tu ambil uduk buat. Berapa rakaat? Satu. Satu cukup Ustaz. Lebih baik daripada awak langsung tak buat. Senang. Maksimum 13 rakaat. Tapi kita belajar dengan yang paling minima. Satu cukup. Besok ada kekuatan tambah 3. Ada kekuatan tambah 5. Nabi banyak dalam hadis buat 5 dengan 7. Tapi kita cukup dengan satu je. Sekolah tahfiz saya pastikan begitu. Mereka buat satu rakaat sebelum tidur. Habis kelas pukul 10.30, satu rakaat. Sudah, selesai. Besok bangun, tahajud 2 rakaat. Dah, selesai. Tak payah buat witir lagi. Kata Nabi, la witrani fil lailah. Tiada 2 witir dalam satu malam. Sudah, selesai. Dan yang paling besar solat sunat, sebab tu sentuh di hujung, adalah solat sunat tahajud. Tahajud ni Nabi maksimum buat 13 rakaat kalau dicampur dengan solat witir. Biasa-biasa Nabi buat 11 rakaat macam kita buat solat tarawih tu. Sebab tu ada orang kata, Ustaz, saya Alhamdulillah tarawih di masjid Selat tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Ya, 11 rakaat. Sini buat 11. 20. 8, 11 lah kan? 11 Alhamdulillah. Jadi, sebab apa buat 11 tu? Sebab makmum kita semua bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, geng darah tinggi, geng gaut semua. Jadi buat 11. Ya. Bila buat 11, dia tanya, Ustaz, saya dah buat 11 di Masjid Selat. Adakah perlu saya balik rumah buat solat sunat tahajud? Tak payah. Sebab solat tarawih tu adalah solat sunat tahajud. Cuma kita buat awal. Itu je. Cuma sesekali pengurus masjid kata, lepas main isyak, tuan-tuan dan puan-puan, kita tangguh solat tarawih kita malam ni sehingga jam 4 pagi besok datang balik. Tinggal AJK je. Tu pun 2 orang. Jadi sunnah dia gitu. Solat tarawih boleh dibuat lepas isyak sampailah sebelum subuh. Itu semua solat sunat yang Nabi suruh. Ada lagi ke tidak Ustaz? Ada. Solat sunat wuduk pada setiap kali kita ambil wuduk. Ini berlaku dalam satu video seorang ustaz yang top di Malaysia yang daripada Indonesia. Dia buat video tu bagi tahu tentang solat sunat wuduk ni tidak dilakukan oleh Nabi, tak pernah disuruh oleh Nabi, dan itu dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Itu adalah pendustaan dan pembohongan yang sangat besar. Bilal bin Rabah, dia buat solat sunat wuduk sehingga Nabi tidur, nampak atau dengar tapak kaki dia berjalan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi penceramah tu dia tak cek hadis lain. Hadis lain tu Nabi bagi tahu dah, selepas kamu berwuduk disunnahkan pada kamu melakukan 2 rakaat solat sunat wuduk. Bila-bila masa je. Bukan Bilal bin Rabah buat bid'ah, bukan. Itu telah diperintah lama. Sebab tu Bilal bin Rabah buat bila diperintah oleh Nabi SAW. Jadi siapa nak buat solat sunat wuduk boleh. Ambil wuduk nak solat, boleh solat sunat wuduk. Ambil wuduk nak baca Quran, boleh solat sunat wuduk. Ambil wuduk, jenis fashion kita jenis ambil wuduk. Nak keluar je, ambil wuduk. Maka boleh solat sunat wuduk, tak ada masalah. Jangan buat solat sunat yang tidak disuruh oleh Islam. Ini satu perkara masalah. Tuan-tuan kalau belajar dalam ilmu ibadah, haram ibadah asalnya haram dilakukan. Melainkan ada suruhan daripada Allah dan ada petunjuk daripada Nabi SAW. Baru kita boleh buat mengikut apa yang telah ditunjuk oleh Nabi. Tak payah pandai-pandai. Saya pernah jumpa ada seorang makcik di Pulau Pinang buat solat sunat zawal. Usalli sunnata zawali rak'ataini lillahi ta'ala. Apa maksud zawal? Matahari tegak di atas kepala. Sedangkan waktu matahari tegak adalah waktu yang dilarang solat sunat, melainkan solat sunat tahiyatul masjid.
Rupanya 2 tahun dah dia buat. Makcik dapat ilmu daripada mana? Dulu kami ngaji kitab, ada seorang ustaz ngajar. Ustaz juga yang salah nampak. Suka hati ngajar orang, tapi tak ada petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Habis dalam bab tu, sikit lagi masa kita. Ya, kita nak bagi tahu apa lagi yang perlu kita buat dalam tempoh ini daripada repair balik amalan wajib kita, tambah dengan amalan sunat kita, dan seboleh mungkin cuba berpuasa pada 9 Zulhijjah. Seboleh mungkin. Pihak masjid war-warkan dalam grup WhatsApp, pihak masjid menyediakan berbuka puasa, buat majlis berbuka puasa. Ini satu jenis dakwah. 9 Zulhijjah adalah waktu wukuf di Arafah. Pada 9 Zulhijjah, kata Nabi dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang berpuasa pada hari wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, maka Allah memberi dia 2 tahun keampunan, setahun sebelum dan setahun kemudian. Subhanallah. Jadi kita yang dengar berita ni, niat sungguh-sungguh. Orang perempuan pun sama, niat sungguh-sungguh nak buat puasa sunat itu. Okey, itu satu. 9 hari bulan juga disunatkan pada kita memperbanyakkan doa dan istighfar. Kerana Nabi SAW menyebut tentang tidak ada hari di mana paling banyak Allah mengeluarkan manusia daripada neraka, melainkan pada hari Arafah. Jadi kita lah, andai katalah dalam kitab kita tu banyak dosa berbanding dengan pahala, doa ya Allah ya Tuhan, minta supaya jauhkan aku daripada api neraka jahanam. Doa yang dalam tahiyat tu, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Minta jauh. Minta jauh daripada siksa kubur, dan Allah akan selamatkan kita. Tak perlu minta duit. Ini minta duit kerja kita. Patut doa dia, ya Allah jauhkan aku daripada neraka jahanam, jauhkan aku daripada siksa kubur, jauhkan aku daripada kelalaian dunia, jauhkan aku daripada kelalaian sehingga aku membawa mati dalam keadaan aku lalai, jauhkan aku daripada kejahatan Dajjal. Ada 5. Kita doa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang tambahilah, rumahku kecil besarkanlah, hartaku sikit banyakkanlah, biniku 1 empatkanlah. Yang doa nak bini tu kencing manis 28, darah tinggi 180, tak sedar ke diri. Kadang doa tu pun pelik-pelik. Tak payah risau dengan rezeki, kerana rezeki telah ditentukan. Nabi kata dalam riwayat Imam Muslim, jangan risau, selagi dia tak mati, maka Allah jamin rezeki ni ada. Kenapa dia mati? Rezeki dia habis. Itu aja cara fahamnya. Okey? Jadi yang tu kita kena usaha sedaya mungkin. Kemudian nak masuk sikit dalam bab ibadah korban. 9 Zulhijjah tadi dah puasa elok dah. Orang yang niat kurban, dilarang baginya potong kuku, potong rambut, atau cabut bulu, apa saja bulu di badan, bermula 1 hingga 10 Zulhijjah. 1 hingga 10 dia kena pantang. Lelaki ke perempuan ke. Jadi kalau dia nak potong kuku, nak dandan rambut, maka buatlah pada hari Isnin, adalah hari yang terakhir di minggu hadapan. Selasa dah masuk 1. Sampai bila? Sampai binatang korban disembelih. Sini ada berapa ekor? Tak buat? Oh, tak buat. Sini tak buat. Okey, tak apa. Di sini sebab saya tak nampak ada apa? Tak ada penempatan. Sini banyak pelancong datangkan. Okey, tak apa. Kalaulah masjid buat, saya buat di tempat saya, di Surau Jumaat Ar-Rashidin di tempat saya, di Bukit Beruntung Selangor, kami 1 bahagian 1000. Sebab kami guna semua lembu super yang berjalan begini.
Kan hantar pakai kontainer, lori biasa tak boleh. Sebab berat kan. Jadi kalaulah sembelih pada 10 hari bulan lepas mayang raya, maka boleh potong kuku lah lepas tu. Ustaz, saya buat di Sudan contohnya. Saya buat di Sudan. Bila pula saya potong kuku? Awak kalau tak tahu dia sembelih bila, maka boleh potong kuku selepas solat asar hari tasyrik yang ketiga, iaitu 13 Zulhijjah. Okey, 13 Zulhijjah. Kemudian pihak masjid tolong amal sunnah bermula daripada 9 Zulhijjah selepas solat subuh. Takbir muqayyad. Lepas solat subuh 9 hari bulan tu. Bukan raya, bukan. 9 hari bulan lepas solat subuh, pusing tengok lepas istighfar 3 kali, pusing pandang jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Kenapa? Itu takbir muqayyad. Yang kita kena buat bermula daripada 9 hari bulan subuh sampailah asar 13 hari bulan setiap kali lepas salat. Setiap kali selepas salat. Satu lagi takbir mutlak atau takbir yang dipanggil sebagai mursal. Masuk saja maghrib hari raya. Esok dan sejurus sebelum solat Aidil Adha. Yang tu je, lepas tu berhenti tak boleh. Awak orang Jawa buat baraan contohnya. Waktu pergi. Jangan takbir dah. Sebab itu bukan sunnah yang Nabi SAW. Kalau nak takbir, selepas setiap kali salat fardu sehingga pada 13 Zulhijjah, salat asar itu yang terakhir sekali. Baik, peringatan. Untuk orang yang masuk, itu pantang tu satu perkara dah. Maka hati-hati siapa-siapa yang masuk ibadah korban atau dia AJK pembahagian daging korban. Buat betul-betul ikut sunnah. Ingat ya, larangan haram memberi upah daging korban kepada penyembelih, kepada pelapah dan kepada sukarelawan. Haram. Tak boleh. Orang kampung kalau dapat 2 kilo, dia orang kampung layak dia dapat 2 kilo juga. Tapi disebabkan dia orang kampung dan jadi sukarelawan di masjid, maka dia dapat 2 kilo tambah lagi 2 kilo. 2 kilo tambahan haram secara mutlak. Tu. Jangan pandai-pandai potong-potong, nak sembelih je, sembelih. Ekor aku punya. Binatang korban, hak milik penama korban, bukan hak milik AJK masjid. AJK hanya nak ambil pahala untuk memudahkan urusan sahaja. So kalau nak buat apa-apa, wajib mendapat keizinan daripada tuan punya korban itu. Dengan suka-suka. Ini bahaya. Ni kadang-kadang tulang rusuk hanya untuk AJK. Banyak kau punya cantik. Ini pelik. Sebab tu saya kata kena hati-hati. Kena hati-hati dalam bab ni. Tolong. Kalau ada orang nak buat ibadah korban atas nama si mati, apa hukumnya? Tak ada masalah. Mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanbali dan sebahagian Asy-Syafi'i mengatakan pahala sampai kepada si mati dan korbannya sah. Cuma kita di Malaysia kebanyakannya mengambil sebahagian daripada pandangan Imam Syafi'i, iaitu tidak sah sama sekali. Ini sebutan daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi tak jadi masalah kalau dia nak buat ibadah korban atas nama orang mati. Tak ada masalah. Yang kedua, dalam lembu korban itu, kita letak korban 4 bahagian, tiba-tiba ada akikah pula tu 3 bahagian. Jadi 7. Saya selalu pesan, wahai AJK, tegur orang yang masuk bahagian tu bila disebut akikah. Bagi tahu tuan, akikah boleh buat sepanjang tahun. Yang gatal-gatal datang buat dalam tempoh 4 hari itu kenapa?
Kurban cuma boleh buat 10, 11, 12, 13 Zulhijjah saja. Yang pandai-pandai buat time tu kan rugi. Ibadah kurban lebih besar daripada ibadah akikah. Lepas raya nanti buatlah akikah. Melainkan awak dapat cucu, betul-betul tarikh tu jatuh hari ke-7 ke-8. Tak apa lah. Ini buat akikah untuk bini di umur 58. Tak cerdik betul lakinya tu. Akikah untuk bini di umur 58. Jenuh dokong cukup jambul. Entah pelik-pelik manusia. Okey? Itu kena faham. Dan pembahagian kurban yang terakhir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-36. Dalam surah Al-Hajj ayat 36, Allah kata apabila binatang kurban itu mati setelah disembelih, maka pertama, makanlah sebahagian daripadanya. Satu bahagian bagi kepada penama kurban. Yang kedua, berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta. Orang awam yang bukan orang miskin. Yang ketiga, berilah kepada mereka yang meminta-minta, iaitu fakir miskin. Jadi seekor lembu harus dibahagi sepertiga, sepertiga dan sepertiga. Contoh, katakanlah tiba-tiba masjid Salat ni, YB datang bagi seekor contohnya. Ustaz, ni korban saya dengan anak bini ni, tolong sembelih buat urusan. Maka apa Ustaz boleh buat? Sembelih dia dengan seekor tu. Kumpulkan daging dia apa semua, timbang. Dapatlah daging, tulang semua, dapat 150 kilo. 50 kilo yang pertama, bahagi 7 kepada penama korban. Jadi penama korban tu YB dengan anak beranak dia. Kalau YB tak nak, YB kata Ustaz ambil je, bagi dekat semua orang. Maka ambil tu, tambah kepada bahagian penduduk. Sebab penduduk ramai. Orang miskin tak ramai. Jadi tambah kepada bahagian penduduk. Katakanlah dia nak ambil, maka dia boleh dapat satu bahagian 7 kilo. 7 kali 7, 49. So, dia dapatlah 7 kilo seorang. 50 kilo yang kedua, bagi kepada orang kampung. Orang kampung ada 50 buah rumah, ada pun 50 kilo, dapat seorang sekilo. Itu logik. Sebab kita bukan orang miskin. 50 kilo yang ketiga, bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin kita pusing jenuh cari, dapat 10 orang. Maka mereka dapatlah seorang 5 kilo seorang. Itu baru betul. Membahagikan dengan adil. Adil ini bahagi kena pada tempatnya, bukan bahagi sama rata. Yang jadi masalah sekarang ni, orang miskin datang masjid ambil daging 2 kilo. Orang fakir datang masjid ambil daging 2 kilo. AJK datang masjid, AJK kerja dengan Jabatan Kerajaan Negeri Melaka, gaji 7,000 pun ambil 2 kilo. YB ada reta ni 1.3 juta. Masa hari tu dia apa kita panggil waktu tu? Dia apa kita panggil kalimah dia tu? Dia bagi tahu kepada ni kan orang siasat, 1.3 juta pun dia dapat 2 kilo. Pengurus masjid contohnya, gaji dia 18,000 pun dia dapat 2 kilo. Adil ke? Itu bukan adil. Adil adalah memberi mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Terutama fakir miskin. Dia sepatutnya dapat lebih daripada kita orang biasa. Ustaz, tak aci. Kau ingat ni aci-aci buka pintu. Main-main ni hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, 1-2 soalan. Silakan kalau ada. Sebelum kita tutup. Saya suka buka soalan. Sila tuan. Kalau nak puasa daripada 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah, boleh ke? Jawapannya boleh dan tidak boleh. Dua. Kan ya? Boleh. Puasalah. Puasalah 1 sampai 9. 9 khusus.
Tapi 1 sehingga 8 tu, maka puasa tu mendapat pahala lebih daripada 700 kali ganda. Tapi dengan syarat, tak boleh. Bila barang siapa yang berpuasa di dalam 10 Zulhijjah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga 20 tahun dahulu daripada orang lain. Hadis tu adalah hadis dhaif jiddan. Tak boleh. Kalau puasa kerana hadis dhaif, hukumnya tak boleh. Tapi kalau puasa kerana kelebihan 10 hari itu, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Korban tu 7,000 sekor lah. 7,000 satu bahagian 1,000. 6 bahagian ni cukup dah. Ada 6 nama dan kemudian pula ada satu bahagian lagi 1,000. Kita cari kawan-kawan, keluar seorang 100 ringgit. Hukumnya apa? Hukumnya tak sah. Tak sah. Sebab maksimum ditentukan bagi unta dan juga lembu adalah 7 orang. Melainkan adik-beradik, dia tengok kita kumpul duit, kita letak nama abang je lah. Itu boleh. Dia hadiahkan duit untuk kita. Dia hadiahkan duit, lalu kita guna untuk buat ibadah korban. Boleh. Tiba-tiba orang perempuan, kumpulan marhaban contohnya. Orang perempuan kan marhaban, kita orang lelaki marhaban. Dan dia, kumpulan marhaban, ada 50 orang, booking seekor lembu, buat akikah boleh? Tak boleh, tak sah. Dia mesti 7 orang sahaja. Dia tak boleh ramai-ramai ikut suka. Itu yang dipanggilkan sebagai bid'ah atau dalal. Bid'ah yang sesat. Dia tak boleh buat macam tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Silakan. Satu ekor lembu, nama untuk 8-9 orang. Okey, jawapannya tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Tidak lebih daripada 7 orang. Maksimum itu 7. Melainkan macam tadi, adik-beradik kata, kau nak ke? Aku tambah-tambah je lah. Tapi bubuh nama awak. Cuma doakanlah sikit. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah korban bagi diriku dan seluruh ahli keluargaku yang hidup maupun telah meninggal dunia. Boleh? Hadis sesuai. Gitu. Ya? Baik. Lagi? Sila tuan. Siapa? Saya tak dengar. Kenapa tak boleh potong? Buang rambut, kuku dan sebagainya. Kenapa tak boleh? Pertama, itu perintah dalam Islam. Perintah dalam Islam datang daripada hadis sahih dari Nabi SAW. Pertama, yang tu dulu saya jawab. Pertama sekali, sebagai orang Islam, dia punya kata-kata dia sami'na wa ata'na. Bila ada hadis sahih, dengar dan kemudian taat. Satu. Yang kedua, ada lagi. Rupanya Nabi kata, kamu akan beroleh pahala sebanyak mana semua bulu-bulu kamu di badan itu, banyak itulah pahala yang kamu ada. Bukan hanya bulu di badan kita, malah bulu di badan binatang. Itu kaedahnya. Tapi kaedah dia mudah je. Kaedah dia adalah bila Nabi suruh, kita buat. Bila Nabi larang, kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Silakan. Okey, kalau dia tak buat korban, potong je lah. Dia tak termasuk di dalam. Kalau dia tak buat korban, kalau orang yang niat korban sahaja, ayah yang niat korban, suami niat korban, tiba-tiba isteri pula tak boleh potong kuku. Siapa kata dia? Contoh je kan? Itu. Ataupun kalau saya buat korban untuk cucu saya, dan sama juga cucu kita yang kecil tu pun, kita jangan potong kuku dia. Kita jangan potong rambut dia. Kita tunggu je. Macam saya besok, tunggulah berserabut nanti. Masa tunggu 10 hari tu, berserabut kita nanti. Tapi serabut tu Allah nak tengok kita boleh tahan tak untuk akur dengan perintah daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik. Minta izin kepada pihak masjid
Saya nak war-warkan sikit. Bila saya datang ke Melaka atau ke mana-mana je lah, kami, pihak tahfiz kami sedang mengumpul dana bagi pembangunan sekolah tahfiz. Kami ada 2 pondok besar, pondok solat 20 kali 80 besar lah. Ya, ada saf macam ni. Satu lagi pondok pengajian 20 kali 60. Pondok tu skala besar tapi ada lantai kapet bersama dengan bumbung. Tapi tak ada, keliling ni tak ada. Kita bagi angin penuh, pondok ala-ala kampung. Tapi kami dalam projek, dan projek telah berjalan lebih daripada 10 hari. Kita nak pasang keliling tu, pasang glass wall, sliding. Kita pasang sliding penuh dua-dua pondok tu, dan kita pasang aircon di dalamnya. Keseluruhan keperluan kami adalah RM84,305. Tapi selepas lebih kurang 25 hari, isteri saya ada kat belakang lah, lebih kurang 25 hari, berapa baki saya? 14,000. Baki lagi tinggal 14,000 lagi. Bukan 84 dah ya, tinggal 14,000 lagi. Jadi kalau tuan-tuan teringin nak hantar harta ke syurga, saya percaya daripada wajah orang beriman malam ni, saya rasa selesai 14,000. Selesai, insyaAllah. Moga-moga lah ya. Moga-moga Allah bagi kebaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh zuriat keturunan kami ya Allah. Dosa teman-teman sepengajian kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf di malam ini ya Allah. Jadikan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, kalau ada masa, besok saya ada kuliah subuh di Masjid Serkam Pantai. Ya, kuliah subuh insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.